Cuit sikit, manja-manja je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada pelayar Facebook Harian Metro. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan selamat Hari Deepawali kepada mereka yang meraihkan. Baiklah, 18 Oktober hari ini 18 Oktober 2017 kita kembali bersiaran dalam episod kedua program terbaru terbitan Harian Metro Cuit Sikit yang dibawakan khas oleh meja hiburan, rap dan selebriti. Sebelum terlupa, jangan lupa untuk trendingkan program ini dengan hashtag Cuit Sikit HM dan hashtag manja-manja je. Baiklah, kalau minggu lepas kita bercakap mengenai topik kuasa duit, kita bawakan dua jutawan terkenal iaitu Datuk Sri Wida dan juga Nur Sajat. Tapi minggu ini saya bersama dengan seorang pelakon yang cukup popular dan berbakat besar serta seorang penerbit drama. Kalau tak tahu siapa, tunggu. Dengan topik yang bakal kita bincangkan hari ini adalah mengenai peluang kedua. Saya percaya setiap daripada kita pernah melakukan kesilapan. Begitu juga dengan selebriti ini yang mendapat kecaman hebat daripada pengguna laman sosial. Pelakon ini dikecam kerana tindakannya membuat keputusan untuk membuka hijab. Bagaimanapun beliau sudah memohon maaf secara terbuka dan mengakui kekilafannya. Dalam masa yang sama, kita juga bersama dengan seorang penerbit drama untuk bercakap sebab utama mereka menerima kembali artis yang mendapat kecaman ini. Tidakkah mereka bimbang kerana mereka nanti akan dipulaukan? Dan apa pula yang membuatkan mereka ini yakin dengan artis seperti ini? Ayuh kita buka gelanggang cuit sikit dengan topik peluang kedua sekarang. Cuit sikit, manja-manja je. Baiklah, bersama kita pada hari ini siapa lagi kalau bukan pelakon sensasi Ukasha Sendros dan juga penerbit drama popular Fazil Teh atau lebih dikenali sebagai Yang Mulia. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Baiklah, topik yang bakal kita bincangkan hari ini adalah mengenai peluang kedua kan. Saya nak tanya, soalan pertama saya adalah kepada Ukasha. Selepas mendapat kecaman orang kata atas keputusan untuk membuka hijab kan, apa mungkin Ukasha lakukan dengan kecaman yang diterima tanpa henti ni? Bagi Kasha, kita setiap manusia tu ada buat kesilapan. Betul. Dan kita cuba untuk improve more. And then apa yang orang kecam tu, mana yang positif kita ambil, mana yang negatif kita tolak ke tepi and move forward and kita move on and buat yang lagi terbaik. Tu je bagi Kasha. Baik. Kepada Yang Mulia pula, apa penilaian yang membuatkan awak menerima artis yang mendapat kecaman hebat ni? Contoh? Contoh, mungkin... Okey, saya pernah buat, rasa 2 minggu sudah saya pernah buat tentang ethical. Saya pernah bagi cadangan sikit pasal, asal kita bercakap pasal Fathia Code. Pada saya, senang je, saya banyak kali dah bekerja dengan Fathia. Saya rasa saya bekerja 4, 5, 6 drama dengan Fathia. Pada saya, Fathia pelakon yang bagus, pelakon yang berbakat besar dan so far macam dia banyak dia komitmen dia dalam lakonan ni tinggi. Masalah dia macam sekarang ni yang isu dia buat benda-benda yang tak elok tu pada saya is macam mana macam artis ni kadang-kadang dia orang terlupa pandang macam contohnya Fathia sepatutnya lebih berhati-hati sebagai seorang artis. Kadang-kadang saya tengok artis sekarang ni dia orang tak macam artis dulu. Macam artis sekarang ni dia orang rasa aku bila jadi artis aku kena share aku punya kehidupan, aku punya apa yang aku buat ni aku nak share dekat laman sosial. Baik. Pada saya tidak, artis ni dia kena jaga sebab pada saya artis ni dia kena ada hipokrit sikit lah. Apa yang dipaparkan realiti hidup dia kena berbeza sebab dia artis. Saya rasa saya rasa pada saya is okay. As long as kalau TV station terima
Fathia, saya tak ada masalah langsung bekerja dengan dia. Sedangkan saya sekarang dalam perancangan untuk menerbitkan mini episod untuk TV3 yang bertajuk Sarah Sajeda, yang mungkin akan saya start shooting pada bulan Januari 2018, dan projek itu saya dah rancang dengan Fathia daripada tahun 2016. InsyaAllah saya tak ada apa-apa langsung masalah. Pada saya Fathia berbakat besar, dan walaupun dia banyak buat hal, saya rasa dia masih diterima peminat dan akan terus diterima peminat. Macam saya Ukasha pun sama kot sejak dia membuat mohon maaf salah silap dia, saya rasa Ukasha lebih diterima dan lebih popular. Saya tak tahu, mungkin strategi mereka ke atau macam mana, tak tahu lah itu. Beruntung Fathia akan diberikan peluang kedua dalam drama Sarah Sajida. InsyaAllah Sarah Sajida. Soalan saya kepada Ukasha, apa faktor agaknya yang membuatkan awak diterima kembali dalam industri selepas dikecam daripada netizen? Itulah, Syah pun tak tahu juga. Tapi lepas after orang kecam Syah semua benda, Syah try to prove yang Syah punya bakat tu lebih daripada dalam lakonan. So mungkin dari situ orang boleh terima Syah. Kepada Yang Mulia, adakah mereka ini diterima kembali dalam industri seni selepas melakukan kesilapan, dikecam dan sebagainya? Maksud you siapa? Macam Ukasha, okey. Macam Ukasha, I rasa macam 2 bulan sudah pun I ada offer Ukasha berlakon dengan I tak ada masalah dengan Ukasha. Pada saya Ukasha berbakat, cantik, dan dia bukannya buat benda tak elok pun. Pada saya daripada dia berhijab, kemudian dia buka. Pada saya itu antara buka hijab dengan itu I rasa itu antara dia dengan Allah lah kan. Tapi antara dia dengan Allah, sama ada Allah nak terima dia ke tak, itu antara dia. Kita sebagai manusia biasa, kita tak boleh menilai buruk dan baik. Tapi Ukasha punya disiplin, dia punya benda-benda yang datang lewat kat saya rasa Ukasha tak pernah buat benda tu. Dan Ukasha memberikan dia punya lakonan sekarang, I rasa antara pelakon baru yang kalau diberi peluang, diberi watak yang lebih, I rasa Ukasha akan menang antara pertandingan drama dekat Malaysia, salah satu TV Malaysia I rasa. Baik Syah, apa agaknya sumber kekuatan awak bila berlaku perkara begini kan, sehingga sekarang mungkin dikecam, mungkin orang kata mendapat ejekan daripada orang ramai ni? Adakah kekasih hati ke family? Especially family, adik-beradik, kawan-kawan yang mana bagi Syah positive feedback. So benda walaupun apa yang Syah buat tu salah, at least kalau kita tak buat salah, kita takkan tahu untuk jadi lebih baik. So setiap apa yang berlaku tu ada hikmah dia untuk kita jadi lebih bagus dan bagus, tu je. Baik. Haji, awak ada tak agak-agaknya artis yang awak tidak berikan peluang kedua mungkin? So far tak adalah. Even macam Idris saya pula macam ni Najib, saya pula jenis macam ni lagi orang tu masalah, lagi orang tu problem, saya suka nak ambil dia. Sebab kadang-kadang orang banyak production kat luar ni diorang tak berani. Contohnya macam Fathia, diorang tak berani Fathia datang lewat dekat set, Fathia tak baca skrip, Fathia suka itu ini. Pada saya kalau you tengok, saya suka ambil artis-artis yang orang kata bermasalah. Even baru-baru ni pun I bekerja dengan Haliza Misbun. Saya okey je bila I macam ni Najib. Kalau orang contohnya orang kata kenapa Haji ambil Haliza Misbun? Dia tu perangai teruk, dia meroyan kat set, even keluar statement kat paper dengan pengarah apa semua. Tapi I memang suka artis-artis yang problem ni, yang you all rasa TV station, I mean it's not TV station. Kalau you rasa production lain tak nak ambil you, datanglah jumpa I memang suka ambil artis bermasalah ni. Yeay. Baik, saya ada banyak lagi soalan yang saya nak tanyakan kepada anda berdua. Tapi sekarang ni, jom kita tengok apa yang panas sepanjang minggu lalu dalam segmen 5 Kebabum. Selamat pengantin baru, semoga kekal abadi bahagia. Kejap.
Datuk Jalaluddin Hassan tak kahwin lagi lah. Dakwaan yang mengatakan beliau akan berkahwin hujung tahun ni pun tak betul. Tak baik, fitnah tau. Tapi betul lah, dia dah jumpa pun bakal isteri dia. Apa-apa pun, kita doakan yang terbaik. Dah tak sabar rasanya tengok Datuk Jalan naik pelami. Kemain, mesti letup. Cashless sistem barter. Cashless urus niaga tanpa menggunakan wang tunai. Sistem barter ni tukar-tukar barang. Fatia fahamlah tajuk berita tu, dia bukan bodoh. Kan Fatia dah jelaskan, dia hanya bersikap sinikal. Ibarat pukul anak sindir menantu. Fatia bijak tau, dia belajar undang-undang, okey? Malunya, malu. Kenapalah sampai nak singkap hal rumah tangga kat orang ramai? Mujurlah Hafiz Hamidun dah failkan cerai. Harapnya isu hal laki bini ni dapat diselesaikan secepat mungkin dan masing-masing teruskan hidup. Pada Hafiz, semoga temui cinta hati baru. Buat Joy Refa pula, kumbang bukan seekor. Seekor ke? Lepas Ariz Zafri kena tipu 100,000, lah ni Cik Tau pula kena tipu 50,000. Aduh. Tapi kan setakat 50,000 tu apalah sangat. Duit ampau kan berkepuk kat bank. Tak gitu, 7 keturunan tak habis. Buat Cik Ta, anggap je lah duit yang lebur tu bayar zakat Cik Ta, oi. Sabar nak Cik Ta. Alah ding-ding-ding-ding. Alah ding-ding-ding-ding. Ye, Datuk Siti Nurhaliza bakal timang anak. Lama Datuk Siti tunggukan saat bahagia ni. Hampir 11 tahun jugalah. Kepada anda yang mengata Datuk Siti menghilang sebab tak laku tu, tak baik, fitnah. Datuk Siti hamil 4 bulan, you all. Tahniah Datuk Siti, tahniah Datuk K. Tak tidur malam lah nanti. Alah ding-ding-ding-ding. Alah ding-ding-ding-ding. Itu dia 5 cerita terhangat yang berlaku sepanjang minggu lalu. Nampaknya cerita Fatia Latif antara yang paling menjadi kegemaran pembaca harian Metro. Dan saya baru dapat info daripada penerbit, katanya kita berjaya hubungi Fatia yang tak dapat datang hari ini. Hello Fatia, kenapa tak dapat datang agaknya? Minta maaf kerana Fatia dapat hadir hari ini. Because Fatia sedang tengah ada eye infection. So, itulah, harap macam semua dapat faham dan harap isteri telefon ni dapat menjawab segala soalan yang tertanya. Baik Fatia, saya ada beberapa soalan nak tanya. Bagaimana perkembangan Fatia sekarang? Adakah Fatia mengalami kesukaran untuk meneruskan kerjaya seni ataupun jurucakap produk? Okey, mungkin itu adalah perubahan pada kehidupan seorang. Saya masih minat berlakon, tetapi bagi saya Tuhan ni dia rezeki ni banyak cabang. Jadi antara cabang dalam kehidupan saya, pada mulanya saya hanya seorang berlakon untuk komersial, watak komersial. So selepas itu saya berlakon drama dan sekarang ni saya bergiat pula dalam bisnes. Jadi saya punya own business dan saya masih lagi hutang kepada beberapa syarikat, iaitu Herfit, Pizza Hut, Avon dan ada lagi satu, saya lupa dah. Baik Fatia, jika dilihat sehingga hari ini anda terus dikecam netizen sehingga kan saya lihat anda menutup ruangan komen pada setengah gambar. Mungkin boleh komen reaksi awak. Alhamdulillah, so far benda-benda tu dah lama dah saya lalui. Macam sebelum ni pun memang saya pun banyak dapat komen-komen macam tu. So saya tak nak banyak benda negatif kan dekat saya punya Instagram. Saya nak macam kadang-kadang terlampau banyak sampai saya rasa macam daripada kita nak sebarkan benda-benda yang tak baik, cakapan yang tak baik, baik saya terus off je komen. So tak payah nak, kalau kita baca pun tak sedap. And then follower saya pun, saya tengok dekat ada saya punya impression semua tu kan, tunjuk ada juga remaja, jadi just take it juga remaja tengok komen-komen yang tak baik kan, jadi saya turn off lah. Komen tu senang. So kalau yang ada nak
komen-komen negatif tu tak boleh lah. So dia boleh simpan untuk diri dia orang sendiri. Okey Fatia, soalan terakhir saya. Apa yang membuatkan anda tampil untuk membuat permohonan maaf? Sebab kalau kita tengok kan artis-artis lain mereka tidak berani untuk membuat perkara demikian. Saya mengaku sebab saya memang nak mengaku benda tu memang saya. Sebab kalau kita nak putar belik ke cakap orang lain ke kita ni, manusia ni dia, apa orang kata, kalau nak tengok gambar tu dah memang secara nyata dan terang tu saya, macam mana saya nak lari dan kenapa saya perlu lari dengan benda yang reality. Jadi saya kena hadap benda tu. Itu adalah dugaan saya untuk saya hadap sebagai seorang anak seni dan sebagai seorang public figure. Dan saya mengaku juga sebab saya nak orang lebih percaya dengan diri saya sebenar. Jadi supaya, dan saya pun cakap benda yang terus terang, saya memang tak suka untuk menipu. Itu saya. Jadi saya beritahu benda sebenar dan orang terima ke orang tak terima ke itu pendapat masing-masing. Tetapi saya dah mengaku dan saya juga meminta maaf atas kesalahan saya dan saya telah buat tanggungjawab saya sebagai seorang insan. Jadi itu je yang saya mampu lakukan. Saya minta maaf dan saya mengaku dengan apa yang saya lakukan, dengan kesalahan yang saya rasa melanggar juga adat dan tata susila orang Melayu. Jadi itu yang saya minta maaf. Baik, terima kasih Fatia. Kita doakan semoga Fatia cepat sembuh daripada penyakitnya. Soalan sama juga saya nak tanyakan kepada Ukasha. Apa yang membuatkan anda membuat permohonan maaf secara terbuka kan? Kalau kita artis lain tak berani, mereka lebih selesa berdiam diri. Bagi Kisha, macam selagi kita tak keluarkan statement kita, selagi kita orang keduk bercakap. So, better apa yang Syah buat tu, Syah rasa itu antara Syah dan Tuhan. So, tapi untuk memuaskan hati semua orang, Syah just macam minta maaf lah apa yang salah silap semua benda. Lagipun Syah buka tudung ke, tak pakai tudung ke, tu antara Syah dengan Tuhan. Tapi, yelah, setengah peminat semua benda tu, mungkin dia orang a bit disappointed dengan benda tu. So, Syah minta maaf. Sebab bagi dia orang, kita ni as a role model untuk dia orang look up tu. So, bila kita buat benda macam tu, dia orang a bit kecewa. So, Syah minta maaf je lah. Saya terbuka. Bagus jawapan anda. Kepada Yang Mulia, anda baik dengan CCTV kan, orang kata selalu bekerjasama kan. So apa reaksi mereka apabila mungkin anda mengambil mungkin artis-artis yang dikecam ini dalam lakonan anda? Macam ni. Bila kita berbincang dengan pihak TV station, selalunya pihak TV station ni kata kalau lelaki ni telanjang pun okey kan, kalau telanjang you nak ambil berlakon. contoh kan, kalau isu-isu telanjang ke artis telanjang you nak ambil lelaki lain, tapi pada perempuan ni macam maknanya kita kena macam Kin Fatia. Saya rasa saya akan all out, saya akan berbincang terus, saya akan, sebab saya memang nak Fatia dalam drama saya. Dan pada Fatia satu nasihat saya, macam saya DZ Production, kami sayangkan Fatia, okey, sayangkan Fatia sebagai seorang sahabat, seorang macam keluarga, macam pelakon, dan saya rasa wartawan kat luar pun ramai yang sayangkan Fatia. Jadi saya rasa Fatia ni kita akan bagi, orang kata kita akan bagi peluang kedua. Bila wartawan bagi peluang kedua, penerbit bagi peluang kedua, TV station bagi peluang kedua, harap dia Fatia akan terus berubah dan jangan kot bila orang bagi peluang, jangan buat benda-benda yang tak elok lagi lah. Bila dia masuk kembali dalam industri, go all out sebagai pelakon dan hindarkan pada benda-benda tak elok. Pada saya, kami masih sayangkan Fatia, itu je. Baik, kepada Ukasha, apa yang paling menyakitkan apabila isu membabitkan anda ini berlaku? Isu apa tu? Sebelum inilah orang kata keputusan anda membuka hijab ini kan. Apa yang paling menyakitkan yang anda tak boleh terima ni? Bila mulut-mulut orang yang tak erti menjaga hati kita, of course tu sakit kita, dan kita tak dapat nak melawan benda tu. Sebab bagi Syah, kita kena sabar je lah apa orang cakap, sebab itu pilihan Syah. So benda tu sakit lah sebenarnya, tapi tak nak kita kena juga teruskan hidup.
takkanlah sebab benda yang menyakitkan hati tu kita kena stop. Tak. So macam adakah anda menyesal mungkin dengan tindakan lalu itu? Taklah, saya tak rasa menyesal apa yang saya buat sebab saya tahu apa yang terbaik untuk saya. Ya, saya buat pun saya tak nak hipokrit, tak nak macam kat luar pakai buka tudung dan depan orang baik, so benda tak nak. So Tasha jadi Tasha sendiri. Baik. Tak nak terima je lah. Okey. Yang Mulia, anda fight tak dengan stesen TV mungkin? Aku nak juga artis ni walaupun bermasalah. Contoh Fathia lah kan. InsyaAllah kot saya, sebab benda ni saya dah rancang lama dengan Fathia. Even daripada 2016 dan kita punya trailer, kita dah pernah shooting dengan Fathia. Dan Fathia ni saya rasa kalau dia berlakon, dia all out, peminat dia ramai dan kita boleh lah orang kata kalau Fathia berlakon, drama kita tu ada rating yang tinggi. Jadi kalau ada rating yang tinggi tu, insya-Allah lah rezeki untuk saya tu akan adalah peluang lagi pada TV station. Tapi saya rasa saya akan mungkin bawa Fathia, saya akan bawa Fathia personally akan ke TV station, bincang hati ke hati. Kita akan bincang hati ke hati lah. Susah tak selalunya nak dapat kata sepakat tu, lama tak tempoh dia? Selalunya tak lama juga, tapi mungkin kalau kita bawa dia bincang, saya tak lama kot. Dalam 2-3 hari je boleh settle kot Fathia. Tapi I pun tak tahu, macam memang I ni nak Fathia kan untuk main drama. Pihak saya je nak. You I dah panggil tu. Kalau boleh panggil Kasha berlakon pula. Macam I macam mungkin saya je yang nak Fathia. I tak tahu pihak Fathia, I tak tahu dia nak berlakon lagi ke, dia nak mengundur diri ke, I pun tak tahu. Kalau dia nak kahwin kot, tak tahu. Baik. Wow, nampaknya topik kita hari ini semakin panas. Sekarang ini jom kita saksikan komen daripada umum pula dalam statement Apa Kata. Dah kenapa? Siapa nama Siapa lagi ada? Kau rasa motif? Biar betul. Ya ke dia? Hai, kita kembali dalam segmen Apa Kata. Minggu ini anda bersama saya, Sudirman Muhammad Tahir. Seperti biasa, saya nak bersama dengan beberapa orang bagi bertanyakan pendapat mereka mengenai isu cuit sikit minggu ini, iaitu artis bermasalah dihukum atau wajarkah diberi peluang kedua? Jom. Kita kena bagi warning lah juga kan, sebab dia melibatkan semua orang. Bila bekerja dalam production team, dia melibatkan teamwork. Kalau you datang lambat, orang lain tak boleh buat kerja. So melibatkan kos, masa. So apa pula pendapat, apa pula kata artis yang datang awal tapi terpaksa menunggu 2-3 jam untuk artis yang datang lambat. So it's not fair for them lah. And peluang kedua tu, kalau dia betul-betul minta maaf, datang, and dia kena minta maaf bukan kepada producer sahaja tapi kepada semua orang di set. Okey, prinsip hidup saya, setiap manusia itu perlu diberi peluang, ya. Mungkin kali pertama dia buat kesalahan, tapi kita harus memberi dia ruang untuk memperbaiki diri, untuk muhasabah diri, dan kita sebagai wartawan juga kita harus mengambil peluang itu untuk memberi nasihat kepada mereka dengan cara yang baik dan juga berhemah. Jika peluang kedua itu tidak diendahkan, tidak diambil peduli, saya rasa selebriti ataupun artis yang macam ini kita tak perlulah lagi untuk melayan mereka kerana mereka tidak memberi apa-apa kesan yang baik kepada industri hiburan kita, dan khususnya mencemarkan lagi industri hiburan, nama mereka sendiri, dan artis-artis lain juga akan terpalit dengan perbuatan mereka. Kalau ikutkan wajar sebab melibatkan semua, sebab sekarang masa itu duit kan, time is money. Jadi memang kita ikutkan wajar, tapi kita perlu bagi, kadang-kadang kita tak tahu, setiap orang kan dia ada faktor-faktor yang membuatkan dia lambat, membuatkan dia tidak bermasalah, kita tak tahu kan. Jadi memang kalau nak terus hukum tak bagus lah kan. Jadi bagi saya, kena bagi dia orang peluang. Wajar diberi peluang kedua kot, sebab kita manusia, kita tak perfect kan. Kalau nak mengharapkan satu benda tu macam, kalau peluang yang diberikan tidak diguna sebaiknya, sedikit mau ingatlah kau. Saya rasa tengok pada masalah yang dibawa. Kalau masalah yang saya rasa tidak terlalu berat, berkait dengan masalah negara ke, tak berkait dengan masalah agama, kita harus bagi peluang untuk mereka memperbetulkan diri dan juga
keadaan. Sebab bagi saya setiap orang akan melakukan kesilapan kan. Tapi kalau kesalahan yang terlalu besar sampai mengaitkan agama ataupun perkara-perkara yang sangat sensitif, perlu diambil tindakan yang bersesuaian supaya ia jadi pengajaran kepada artis tu. Terima kasih kepada pelayar Harian Metro kerana terus setia bersama kami. Saya sebenarnya tertarik dengan kenyataan yang diberikan wartawan Nizam tadi. Dia kata kalau artis itu terus melakukan kesilapan, dah tak payah layan dah sebab nanti akan menjejaskan nama baik industri seni itu sendiri. Komen yang mulia. Macam saya cakap tadi lah kan, macam kes Fathia ni. Sekarang kita mesti sayang you. Okey, semua I rasa penerbit sayang you, pengarah sayang you, even I rasa ramai wartawan yang sayangkan Fathia. Okey, kita mesti sayang dia. I harap dia berubahlah, jangan pula bila dia datang tu dia buat hal lagi. Jadi kalau asyik buat hal, I rasa kita punya sayang pun kita dah makin pudar. Macam Ukasha dia bagus bila ramai orang sayang dia sekarang. Dia memang bagus. Dia bagus dia. Ukasha pula macam mana? Kalau orang tu dia berulang kali melakukan benda yang sama, mungkin melakukan kesilapan, wajar tak kita nak bagi dia peluang lagi? Kita pijak masuk kubur je. Itu je layak dia. Macam mana? Allah Allah, bagi Syah mana tahu orang yang sentiasa buat salah tu bila dia berubah lagi baik daripada orang yang baik. Kita tak tahu, betul tak? So kita jangan cepat menghukum. Lagipun Haji, sekarang ni contohnya macam pelakon perempuan, kes kan kita bincang Fathia, kan? Kita ada Ukasha. Ukasha sekarang dah rasa makin bagus sebab dah level dia pun macam ni. Kalau artis ni contohnya Fathia buat baik kemudian minta maaf, kemudian kita dah okey, kita dah buka ruang, at least dia datang balik, dia jangan buat lagi. Sebab Fathia ni kena faham, kat belakang kita ni, macam kat belakang kita, kat luar kita, ramai budak-budak baru yang nak jadi pelakon kan. Jadi kalau kau asyik buat hal saja, boleh belah lakut. Kita boleh cari ramai lagi kat luar sana yang boleh berlakon. Pada saya yang ramai bila ruang tu untuk Fathia, katanya kita dah ada ruang untuk Fathia, kita jaga dia, kita bendung dia elok-elok, kita tatang dia seperti minyak yang penuh kan. Jadi I harap you tak akan buat lagi kesilapan sebab kat belakang tu ramai Naji yang ramai kat luar sana yang menunggu je nak ada juga yang macam ni. Ada juga Fathia ni satu, dia kena pilih kawan yang baik. Dia kena faham dalam industri ni ramai kawan yang akan depan baik yang akan jatuhkan balik kawan sebab pelakon ni sebenarnya dia orang depan je kot dia orang baik, belakang dia orang plastik semua. Sebab pada dia orang akan buat apa saja untuk di atas. Betul, kan dia buat akan naik di atas kan. Jadi kena pilih kawan yang betul. Faham. Okey, pandangan Syah apabila orang industri menerima awak seadanya kan, macam mana? Syah bersyukurlah sebab so far Syah punya masalah kontroversi ke apa tak melibatkan kerjaya Syah. Apa Syah punya kerja tu Syah tak efek orang lain, tak efek artis ke, production sendiri ke, tak ni ke kru ke apa benda ke, Syah tak ada efek benda tu. Kerja-kerja tapi Syah punya personal life tu itulah apa tadi soalan dia? Yalah, pandangan Syah bila orang industri menerima awak ni kan. Tapi tak apa. Saya nak pasal tips apabila yang mungkin Syah boleh kongsikan mengenai pengalaman awak lalui, apa yang awak belajar tentang cerita-cerita lama ni? Belajar pengalaman. Mungkin ada orang industri mengingatkan awak something ke? Contoh macam orang-orang lama-lama kan yang Syah jumpa kerja ke benda ke, dia orang still ada faith in me, maknanya kepercayaan. Tak adalah semua orang macam Syah nak jatuhkan tak, tapi dia orang akan sentiasa bagi semangat untuk jadi lagi better. So benda tu Syah pegang untuk Syah jadi lagi kuat dan juga improve diri Syah untuk jadi lagi bagus. Faham. Tapi kan Ukasha sendiri rasa kan bila you dah daripada you berubah, you dah buat pengakuan, you dah sekarang dah buka tudung semua, you rasa ada tak macam you ada deal dengan a lot of production kan? Ada tak macam production tu akan bagi jawapan, oh tak ada, tak boleh lah Syah, you dah kena blacklist sebab you ni. So far I rasa tak ada kan? Alhamdulillah tak adalah depan Syah. Kalau belakang Syah tak tahu. So far bila I menerima. Kalau I submit nama you pun, even kat TV3 pun
dia orang dah okey dengan you kan. Pun itu hari ada panggil you, cuma you je yang tak free kan. Makna pada saya tak adalah kata you rasa TV blacklist you kan. Saya tak tahu Allah Akbar. Okey, baiklah. Syah, mungkin kata-kata akhir mungkin. Kata-kata akhir. Mengenai isu ini, peluang kedua. Peluang kedua, okey, setiap manusia pun ada melakukan kesilapan, so bila kita terima peluang kedua tu, kita guna sehabis baik dan juga cuba buat yang terbaik and try to improve and also prove to people yang kita ni still boleh jadi baik. Betul tak? Yang mulia? Yang mulia. Kata-kata akhir. Yang mulia. Pada saya peluang tu 2 kali je Orang bagi 2 kali. Pada saya jangan buat lagi lah. Boleh cakap sikit tak? Boleh. Boleh. Pada saya boleh tak saya bagi nasihat sikit pada artis ni? Okey. Saya sekarang sangat terkilan sikit lah sebab kita pernah beri peluang contohnya Syahil kan sekarang. Takut juga isu ni boleh cakap tak sikit? Okey. Macam Syahil saya rasa dia pernah down sekali. Kemudian I pernah jumpa dia personally. I jumpa dengan dia, I ajak dia masuk industri, dan kita pernah offer dia berlakon dan semua sekali. Dan saya suka Syahil sebenarnya, dan bila dia come back on AF tu kita rasa is good untuk dia comeback dalam industri. Tapi saya rasa itu adalah kita dah bagi peluang kedua maknanya sebelum tu dia down, dia masuk balik. Tapi saya takut macam isu sekarang yang agak orang kata tengah panas ni, I takut Syahid kena berhati-hati. I takut bila benda ni jadi, adakah nama dia akan terus menjunam jatuh atau naik. Jadi pada Syahir berhati-hati sebab peluang hanya 2 kali, tidak akan ada 3 kali. Ambillah nasihat Yang Mulia ini sebagai mungkin orang yang berpengalaman dalam industri dan mungkin orang yang lebih berusia kan. Baiklah, kita sebenarnya dah masa sebenarnya mencemburi kita. So sebenarnya banyak lagi yang kita nak cakap sebenarnya kan. Tapi apa yang pasti setiap manusia itu melakukan kesilapan. Sekiranya mereka ambil kesilapan mereka itu sebagai satu pengajaran, kita seharusnya memberi peluang kedua kepada mereka. Saya mewakili kru produksi cuit sikit ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi hadir. Saya sendiri sangat excited bila anda berdua dapat sudi meluangkan masa pada hari ini. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Baiklah. Sekarang ni kita akan ke segmen yang paling dinanti-nantikan. Sebab apa? Sebab kita akan ke segmen Cik Pang. Kalau tahu Cik Pang ni sekarang dah makin popular. Ramai orang duk call kita orang bagi tahu siapa Cik Pang yang sebenarnya. Kalau nak tahu siapa Cik Pang, jom kita tengok gosip minggu ini. Jod, apa cerita Kamal dengan Emma ni Kau tengok ni, IG Kamal ni. Caption dia, doa yang baik-baik je tau. Dengan cerita diorang ni dah berpisah sebab orang ketiga. Tapi hari tu aku tengok diorang okey je. Ya ke? Tu Cik Pang tu. Dia mesti tahu tu. Cik Pang! Apa? Ni apa cerita Kamal dengan Imam Mak Embong ni katanya dah berantakan. Kau ni kan, aku tengah busy-busy kemas studio time ni lah. Kau nak ngajak aku gosip pasal Emma dengan Kamal tu? Tahulah aku. Isu tu memang tengah panas. Kau tahu tak? Aku, kawan-kawan dia orang lah cerita tu yang sampai kat telinga aku tu. Memang Kamal dengan Emma tengah berantakan. Sebab apa kau tahu puncanya? Apa dia? Puncanya tu ni, Zahir Ahmad Wilson katanya masa tengah buat drama tu lah. Duda Pujaan Dara tu sudah main cinta bawa ke lokasi luar. Itu kisahnya. Lepas tu? Itulah, aku dengar tengah berantakan lah sekarang. Tapi hari tu yang si Joji kata nampak baik je tu. Memang minggu lepas orang semua nampak dia orang dekat Sabah. Pasal dia orang kan ada buat bazar popular tu. Masa tu sebenarnya kalau kau nak tahu, Kamal terbang. Mari joget memujuk hati. Sebab masa tu Kamal nak selesaikan lah. Konon-konon kalau boleh janganlah Emma tinggalkan dia. Tapi kau takkanlah Emma tu nak tunggu lagi.
Kalau kau baca mesej kekasih kau, yang kekasih kau tu mesej perempuan lain, kau tak sakit hati? Kau bercinta dengan perempuan tak? Kan? Mesti kau sakit hati. Macam tu lah. So Emma ni tengah luka hati. So memang payahlah. Tapi aku dengar cerita juga, katanya dalam berantakan-berantakan tu Emma memang dah tak nak dah. Emma nak putus putus terus putus. So Cik Bang, apa cerita si Zahira pula? Sama Wak, sama panasnya. Kita dengar Emma sudah bertanya kepada Zul, adakah mereka tidak lagi bersama sehingga Zahira boleh buat perangai dengan Kamal. Katanya tak ada apa-apa pun, hubungan dia orang okey je. So nak tak nak, Emma pun ceritakanlah. Zul sudah naik hantu dan nampaknya sama-sama lah meredam rasa. Kau rasa? Air tak baik Cik Pang. Oh, sekarang aib aku pula yang selama ni kau mengaibkan diri kau sendiri. Kau tak fikir pula. Macam-macam lah korang ni. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam program Cuit Sikit. Kita dah ke segmen terakhir iaitu Akustika. Minggu ini kita bersama dengan sebuah band. Kalau nak tahu siapa, jom kita tengok. Okay, sekarang aku duduk kat sini. Akustika. Okey, inilah yang saya maksudkan tadi. Kita bersama dengan band. Nama band ni adalah Neon Band. Okey, mungkin boleh perkenalkan diri dulu. Saya Izwan, vokalis. Kita ada Adam, bass gitar, Azwat, drummer, Syafiq, second gitar dan juga Naim, bassist. Baik, alamak tak nampak pula kan. Saya pula macam ni. Okey, so mungkin boleh kongsikan ada single terbaru yang nak dikongsikan kepada peminat Cuit Sikit ke? Ya, untuk single pertama Neon, lagu ciptaan Ibu Hafiz dan juga lirik oleh Ibu Hafiz dan juga KR. Lagu yang bertajuk Cinta Yang Telah Mati. Faham. Dah keluar, dah dilancarkan ke belum? Dah dilancarkan dah 2 bulan di YouTube dan juga di semua digital streaming, music streaming. Baik. Dan juga di radio Malaysia lah. Baik. Okey, baiklah. Tanpa melengahkan masa lagi, saya tak sabar lagi nak dengar single terbaru mereka. Dari kumpulan Neon Band dengan lagunya Cinta Yang Telah Mati. Cinta Yang Telah Mati. Silakan. Terima kasih. Saat kau bersedih, aku ada bersama. Aku tidak menjauh, pergi tinggalkanmu. Biarpun segenap hatiku menahan, mengharapkan cintaku kan kekal bersamamu. Takdir telah lama tertulis, menamatkan kisah antara kita. Kamu takkan pernah berhenti bersabar, menunggu waktunya. Saat kau dilema, saat kau diamkan cinta yang telah mati. Walau ada yang bisa untuk menyelamatkan dirimu. Saat kau bersedih, aku ada bersama. Aku tidak menjauh, pergi tinggalkanmu. Biarpun segenap hatiku menahan, mengharapkan cintaku kan kekal bersamamu.
takdir telah lama tertulis menamatkan kisah antara kita. Kamu takkan pernah berhenti bersabar menunggu waktunya. Saat kau dilema, saat kau diamkan cinta yang telah mati, walau ada yang bisa untuk menyelamatkan dirimu. Kamu takkan pernah berhenti bersabar menunggu waktunya. Saat kau dilema, saat kau